إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Bab ma ja'a fi hujjajil Adam wa Musa alaihi wassalam. Bab datang ini menyatakan perjuangan lidah antara Adam dan Musa alaihi wassalam. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah perjuangan lidah di antara Nabi Allah Adam alaihi salam. Ialah datang khabarnya daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Telah bersalah-salahan ulama ada ikhtilaf di kalangan ulama akan tempat perjuangan lidah mereka itu. Kata setengahnya yuhtamal, mana diihtimal, dianggarkan, diihtimalkan dipertemukan Allah Ta'ala ruh Adam dan ruh Musa hingga berhujah keduanya. Dan yuhtamal, diihtimalkan Allah Ta'ala perjumpakan Adam, Nabi Adam AS dan Nabi Musa AS dalam masa hidupnya. Maka banyak ihtimalnya sebagai tersebut di dalam syarah Muslim di bahar panjang itu. Telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang demikian itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja Adam wa Musa faqala Musa ya Adam anta alladhi khalaqallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi aghwaytan nasa wa akhrajtahum minal jannah faqala Adam wa anta Musa alladhi istafaka Allahu bikalamih atalumuni ala amalin amiltu katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqa as-samawati wal ard qala fahajja Adamu Musa. Hasan Sahih Gharib. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, namanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Rasulullah SAW, sabdanya telah berjuang lidah datuk kita Nabi Allah Adam dan Nabi Musa alaihi wassalam. Maka kata Nabi Allah Musa, ya Adam, engkaulah yang telah menjadikan akan dikau oleh Allah Ta'ala dengan tangan kudrahnya. Dan telah meniup ia akan roh pada engkau daripada rohnya. Rohnya mana? Roh yang dijadikan oleh Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala atau ada roh. Dan pada riwayat yang lain, dan telah disuruh sujud segala malaikat hingga semuanya malaikat sujud kecuali iblis. Dan diajarkan akan dikau segala nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Telah ajarkan akan Nabi Adam semua nama yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dimasukkannya dan didudukkannya engkau di dalam syurga lagi isteri bersedap-sedap dengan nikmatnya. Maka beberapa banyak rahmat Allah Ta'ala dan nikmatnya kepada engkau. Maka dengan sebanyak itu rahmat dan nikmat Allah Ta'ala yang tiada bandingnya. Dan dilebihkannya engkau daripada makhluknya. Adakah patut engkau bantah firman-Nya, itu melanggar larangannya? Mengapa engkau makan dan hampir akan kayu yang ditegah hampir?
Kemudian kata Nabi Musa, amboi ruginya, dia kata. Amboi mana alangkah ruginya. Sudahlah engkau perdayakan semua orang ini dan engkau keluarkan mereka daripada syurga. Ya Adam, kes engkau orang keluar itu. Hingga beberapa banyak daripadanya menurut hawa nafsu dan syaitan dengan sebab sedikit larangan Allah yang engkau maknanya langgarkan. Satu saja tuan. Sampai sebab manusia semua akhirnya keluar. Sebenarnya hikmah sajalah. Betul, Nabi Adam AS bila turun dari Bukit Suraindit. Bukit Suraindit, bukan Bukit Serindit. Bukit Serindit kat Melaka. Dan Nabi Adam tak angkat kepala. La yarfa'u ra'sahu salasata mi'ata sana hayaan minallah. Setengah riwayat 100, setengah riwayat 300 tahun Nabi Adam tak angkat kepala. Sebab apa? Hayaan, terlampau malu di dengan Allah Ta'ala. Satu tersilap tu. Ulama kata tersilap dalam ijtihad. Yang Nabi Adam ingatkan pokok ni tak apa. Dia terkena kan. Apa? Tipuan, tipu daya makhluk yang dilaknat oleh Ta'ala itu iblis. Kemudian sabda Nabi, maka jawab Nabi Adam AS, engkau ya Musa yang telah dipilih oleh Ta'ala, akan dikau boleh bercakap dengannya. Wa kallamallahu Musa taklima, cakap dengan sungguh perkataan. Di sini ada dua khilaf ulama. Mengikut pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang didengar oleh Nabi Musa ialah yang hakiki, sifat atau kalam ismi yang ada pada zat Allah Ta'ala. Tuhan bukakan hijab yang tidak berhuruf dalam suara. Pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang didengar oleh Nabi Adam ialah suara. Suara betul Tuhan jadikan. Ya, suara itu makhluk. Tapi suara itu mutabakah, disama dengan kehendak kalam yang pada zat Tuhan. Dua-dua pendapatnya. Dua-dua diterima belakang. Dan telah dijadikan pesuruhnya, diturunkannya Taurat. Engkau menerima kitab Taurat kepada kamu dan telah engkau baca akan dia. Adakah tidak engkau baca dalam Taurat kamu itu akan bahawasanya Adam itu telah diderhaka ia akan Tuhannya, dan telah ditulis Taurat itu berapa lama dahulu daripada aku jadi. Tidakkah kamu tahu semua itu adalah dalam Taurat? Jawab Musa, ia tertulis dalam Taurat. Kata Nabi Adam, ya Musa, telah dimuliakan Allah Ta'ala akan kamu dengan beberapa kemuliaan yang tersebut itu. Adakah patut kamu caci aku atas amal yang aku amalkan dia? Adakah kau nak caci pada benda itu dah surat pada Azal dan itu hikmat sunnah. Itu dialog Nabi Adam dengan Nabi Musa. Waktu dalam mengembalikan balik, tengok niat. Seorang tu buat satu kerja yang tidak elok. Dia mencuri misalnya. Tiba-tiba orang mencaci dia. Ya, sedangkan dia dah benar-benar bertaubat, maka dia boleh keluarkan kalam ni. Ya, semua benda itu sebenarnya Allah Ta'ala ada taksis azali, siapa boleh elak. Tujuan dia jangan lagi orang tu mencaci sebab dia dah benar-benar bertaubat, itu tak apa. Tapi kalau dijadikan kalam tu untuk peluang dia, tak boleh. Kita buat ni pun semua Tuhan dah taksiskan pada azali kata. Tujuan dia nak lari dan dia tak bertobat, itu tak boleh. Itu tengok dua keadaan. Kalau keadaan maknanya dia benar bertobat, dia nak menutup, jangan dia caci-caci apa, dah orang dah bertobat. At-taib minaz-dzam kama la dzambalah. Orang yang bertobat sungguh tidak seperti dia tidak berdosa lagi. Tuhan dah hapuskan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah Ta'ala boleh ampun semua dosa melainkan syirik je. Yang kau pergi ulang-ulang buat pun orang dah bertobat, maknanya itu. Kadang orang biasanya dia punya apa? Minda tak apa sihat itulah. Bila orang tu berubah jadi baik, dia ni aku tak kenal dulu masa kecil-kecil. Masa kecil ambil kira. Telur ayam orang dicuri. Masa kecil kira budak-budak kan. Itu jenis tak apa elok tu. Dia suka membangkit benda yang tak elok. Padahal orang tu dah jadi baik. Telah menulis akan dia oleh Allah Ta'ala, aku pasti berlaku mengamalkannya dahulu. Ya, apa saja yang berlaku adalah telah ditaksis ma khassasallahu fil azal, benda yang telah ditaksis pada azal. Apa yang nak ungkit-ungkit lagi, kata Nabi Adam. Jadi bahawa dijadikan 7 petala langit dan bumi. Ya, maknanya apa? Semua itu hikmat. Kalau tidak, apa dia? Nabi Musa pun tak ada. Kalau tak kena kes ini, kau pun tak ada. Maknanya Nabi Adam duduk dorang ajalah dalam syurga dengan nenek kita awak kan.
Ketiga tu kalau dia duduk dua, dia pun tak nama nenek, sebab tak ada anak, tak cucu cicit. Dia berdua je kan. Adam pun tak nama datuk. Sebab dia tak ada cucu cicit. Jadi hikmat dia begitulah. Tiadalah sahaja ya sepertimu mencela demikian, yakni dengan sedikit amalku yang sangat besar hikmat Allah Taala. Ya, pekerjaan tu sedikit, itu pun dikira sebagai apa? Hikmah saja. Maka jika sekiranya bukan hikmatullah, jadikan aku demikian, di mana terbitnya ulama dan aulia dan anbiya dan mu sekali begitu. Mu pun tak ada juga kata. Aku dah orang jelah duduk dalam syurga, goyang kaki. Habis. Dan isi neraka dan berapa banyak daripada makhluk Allah Ta'ala yang tiada diketahui kesudahannya melainkan Allah Ta'ala. Jadi walhasil semua tu ada hikmat. Benda yang kita lihat ya agak pelik aja baca ayat tu. Ma khalaqta hadza batilan subhanak. Jalan-jalan tengok cengkarung kepada 6. Oh. Betul kan kan? Baca ayat tu. Ya, ma khalaqta hadza batilan, tidak engkau jadikan semua ni batil sia-sia, tidak. Semua ada hikmat ilahi. Kemudian sabdanya sallallahu alaihi wasallam, sudahlah menang juangan lidah Adam atau Musa. Maknanya apa? Dia dialog dua ni. Kalau begitu maknanya sudahlah menang Nabi Adam gitu. Kemudian kata Abu Isa terlihat pada bab ini ada riwayat dari Sayyidina Umar dan Junub Junadah, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib. Hasan sahih gharib. Dan telah dikeluarkan riwayat ini telah dikeluarkan akan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dalam ya fi abwabil qadar, ya dalam bab qadar dan takdir. Ya. Kita bincang tajuk apa ni? Al-Haud fi qadar. Ana membincangkan dalam masalah takdir, kan tajuk itu. Sebab dalam takdir dia banyak sudut dia kena pandang. Ya. Benda semua Allah Subhanahu Wa Taala, dia banyak hikmat dia. Dalam hadis saya umum Nabi kata apa? Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu saja berlaku. Wa ma lam yasha, benda yang Tuhan tak kehendaki, lam yakun, takkan ada. Jadi semua yang ada kita lihat ialah penterjemahan cermin kepada apa? Masyiatillah, kehendak Allah Ta'ala semua. Babu maja'a fi syaqa' was sa'adah. Balatan menyatakan celaka dan kecelakaan dan kebahagiaan. Dua. Syaqa' mana kecelakaan, sa'adah kebahagiaan. Melaka ni jadi mulut ni. Celaka mulut. Wow, celaka. Makhraj paling tepat menyebut ha dengan waw Melaka. Kan? Melaka paling tepat ha waw, lekat gitu. Ketahuilah kira ya saudaraku, maksud celaka di sini ialah kufur. Itu kecelakaan paling besar kali itu. Maksiat. Itu dia. Dan maksud bahagia itu paling besar. Nikmat paling besar tak adalah iman, Islam, taat itu. Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am. Wa kafa bihima minan nikmah. Iman dan Islam nikmat paling besar. Cukuplah bagi kita kalau tak ada lain pun. Apa kedana pun tak apalah, jadi iman Islam jangan tanggal. Sampai dia mati bawa iman Islam. Tak ada makna kalau dia habis kaya, tak ada orang boleh lawan kemewahan dia, kekayaan. Tapi mati tak ada iman, tak ada Islam, na'udzubillah. Tempat dia kekal dalam neraka, na'udzubillah. Sebab lesen untuk ke syurga ialah al-iman. Tak ada iman, habis, na'udzubillah. Maka jaga-jagalah diri ya saudaraku, kata Tuan Pengarang. Celaka dan bahagia itu adalah keduanya dengan tandanya zahir di mata kepala sendiri. Ya, nampak tanda itu ada. Dan hadis lain Nabi kata kullun muyassarun lima khuliqalah.
Kullun tiap-tiap insan ni muyassar, dia dimudahkan lima bagi barang khuliqalahu yang disedia jadikan di akhir. Ahli sa'adah, ahli syurga, atau ahli syaqawah, ahli neraka. Maka di dunia ni dah ada tanda-tanda ni. Muyassar, dimudahkan. Sebab kita tengok pada diri, kita rasa dengan ibadat, sedar ibadat, alhamdulillah, syukur. Itu tanda ahli syurga dah ada. Ya. Kalau kita tengok lihat, payah dia, maksiat kejap kena, itu tanda ahli neraka dah dekat kita. Cepat-cepat lari. Cepat-cepat taubat. Jangan biarkan. Kalau tak sempat, malaikat maut sentapkan, habis cerita. Ya. Bila ada taat kat kita tu, banyak syukur. Sebab dia penarik nikmat. Asyukur iqalun ni'am. Syukur tu penambat nikmat. La in syakartum la azidan. Syukur aku tambah. Pertambahan yang paling besar adalah pertambahan iman dan Islam dan amal soleh. Itu pertambahan yang paling besar. Yang lain kau tak bertambah tak apa. Nak bertambah pun tak apa. Tak bertambah pun tak apa. Yang ni jangan bertambah. Kalau tak bertambah, orang tu rugi, kata Rasulullah SAW. Manis tawa yaumahu fahuwa maghbunun. Manis tawa yaumahu, barang siapa yang sama 2 hari, semalam hari ni sama ya. Iman dia naik pun tidak, turun pun tidak. Maghbun, orang tu tertipu, Nabi kata. Mana Nabi nak kita advance ke depan. Setiap hari kena naik, walaupun 1 hun sikit pun mesti naik. Iman kena naik, amal kena naik. Jangan turun. Sama pun Nabi tak mau. Apatah lagi kalau dia menjunam, itu lagi kacau. Dia kena naik, walaupun sikit kena naik. Sebab apa? Sebab kita makin lama makin dekat garis penamat, ya. Penalti dah dekat. Dan sekalian perkara itu tiada dengan takdir daripada azali. Ini nak menceritakan apa? Ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara tak boleh lepas dari dia. Apa saja yang berlaku semua, walau sebesar zarrah, gerak diam dia berlaku semua dengan taksis iradat pada azali. Itu makna ketuhanan. Makna ketuhanan apa? Ila iftiqaru kullu ma ada ilai. Berhajat semua kepada dia. Satu benda pun tak boleh lepas. Kalau ada satu atom, satu benda yang zarah kecil, ada dia, berlaku dia, lepas daripada ta'aluk taksis iradat, batal makna Tuhan. Batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, tak ada satu benda pun boleh ada. Makhluk dia pun tak ada, alam dia pun tak ada. Jadi alam ni ada, menandakan sabit sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Bila sabit sifat ketuhanan Tuhan, bermakna satu benda pun tak boleh lepas daripada dia. Artinya nak sentiasa dipandang-pandang, dilihat-lihat supaya dia makin terang dalam batin hati kita tadi. Apa dia punya penyuntik? Zikir kan. Dia tak ada lain lagi. Wala zikrullahi akbar. Satu perkara yang paling besar. Lupa ke Tuhan, perangkap besar nafsu pasang kan. Mudah dilelau oleh nafsu dan dikalahkan oleh syaitan. Allah. Maka manakala adalah perkara itu telah tertentu daripada azal, ya, tiadalah lebih baik kita bergantung pada azal dan tiada berhajat kepada amal lagi. Maka di sinilah ya saudaraku hendaklah kemaskan i'tikad. Ini jangan seorang syak dan waham akan sekalian perkara semuanya telah dikadarkan, ditakdirkan daripada azal. Itu hakikat dia. Ya. Jadi ini benda boleh membawa banyak hikmah. Dan dalam amal ini benda sangat penting. Bila kita beramal, kita dah tahu benda semua Tuhan siap, bukan kita punya. Ketika itu kita menambah syukur kepada Allah dan terjauh daripada sifat tak elok. Riya, ujub, semua tak ada, bukan kita punya. Bukan handal kita, bukan cerdik kita, semua tu kurnia dari dia belaka. Tepat dengan ayat Allah kata apa? Kul kullum min illah. Semua tu datang daripada dia. Kul bi fadlillah wa bi rahmatil yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya semua tu fadlillah, kurnia Tuhan. Ilmu sepatah dua, dapat beramal sikit sebanyak, semua kurnia dia, bukan handal kita, tak ada. Itu kita matikan apabila kita pandang semua tu ada daripada azal, siap. Sebaliknya mendatangkan kita kena banyak syukur kepada Tuhan, ya. Allah. Tetapi tiada siapa tahu apa ditakdirkan. Maka dengan kerana tiada siapa tahu takdir azali, maka itulah sebab tiada disuruh bergantung dengannya. Hanya etikadkan juga. Ya. Mana etikad, pegang semua daripada Tuhan. Ya. Tapi kita nak tahu, tak tahu, tu dibenarkan. Kita boleh usaha dan ikhtiar.
Usaha ikhtiar pun dari siapa? Dia juga tuan. Hakikat usaha kita pun dari pusing-pusing balik, pusing situ juga. Ya. Cuma pada zahirnya ya, dia ada nisbatul khalqiyah. Satu lagi nisbatul kasbiyah. Nisbah kasbiyah itu dalam hikam Ibn Ruslan disebut. Ya, dinisbahkan kasbiyah kepada kita. Nampak kita buat itu, hikmat dia apa? Nak menyandarkan pahala dan dosa. Pada zahir nampak dia buat, dapat pahala. Ya, pada zahir nampak keluarnya dosa dia buat. Adapun hakikat dia nisbatul khalqiyah, nisbah khaliqiyah, nisbah menjadi tunggal Tuhan. Dia semua yang jadikan pada hakikat. Timbul pula soalan, kenapa Tuhan tak jadikan semua Islam semua masuk syurga? Kenapa Tuhan jadikan dia kafir kemudian Tuhan masuk di neraka pula? Tak zalim ke Tuhan? Wah, ni nak tanya Tuhan pula. Quran dah jawab dulu lagi. La yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Kau jangan tanya apa aku buat. Ya, sebaliknya kau aku nak tanya, Tuhan kata. Ya, wa hum, dan mereka itulah yus'alun yang akan dihisab, akan ditanya di soal jawab di akhirat itu. Tuhan buat tak ada cabutan. Sebab apa tak perlu tanya Tuhan? Sebab Tuhan buat tidak perlu berunding dengan sesiapa. Kalau dia berunding siapa, makna taraf dia sama makhluk macam kita. Kan? Kita berunding dulu nak buat ni, itu kita. Tuhan tak ada. Kuasa mutlak. Kalau kuasa muqayyad itu bukan Tuhan. Tuhan kuasa mutlak. Dia nak buat, dia buat. Fa'alu lima yurid, dia boleh buat. Kalau kuasa muqayyad berkait orang lain, kan? Kuasa pun nantilah kita minta kebenaran ni, bincang dulu. Itu makhluk. Kuasa tak penuh, itu bukan Tuhan. Tuhan kuasa penuh dia. Ya. Kemudian zalim tak zalim? Tak zalim sebab dia punya. Ya. Kita ada baju 45 lai, 10 lai dia. Kita nak pakai, nak tak nak pakai, nak simpan, nak bagi orang. Kita nak buat kain buruk, ikut kita lah kita punya. Orang tak kata dia zalim sebab hak dia. Kalau hak orang jangan. Dia pandai konon kat orang. Itu zalim. Sebab bukan milik dia. Kan satu kegeronan kita tuan. Sebab dia tuan, dia boleh buat apa? Allah. Dia dah bagi kita iman pun dah syukur tuan. Kalau dia tak bagi, na'udzubillah. Nak bawa mahkamah mana kan? Tak ada mahkamah nak bincang. Itu nikmat besar bila Tuhan bagi kita iman, Islam ni, masya-Allah. Yang wajib kita kena syukur sesyukur-syukurnya. Syukur hari-hari kena sembahyang syukur tuan. Minta syukur dengan Allah supaya Tuhan tambah. Barang mana berlaku daripada baik dan jahat, semuanya itu adalah takdir. Itu masuk dalam rukun iman. Ya. Al-iman bi qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman dengan kadar ketentuan Tuhan, baik atau buruk. Ya. Maka dalil atas tegar bergantung pada azali ialah pada masalah 338 akan datang ni. Apa maksud dia itu? Ya, dia akan bincang belakang. Bergantung, kita kena bergantung, tak dia tak bergantung. Ya. Dia tak nampak dia bergantung pun memang dia tergantung. Kita memang tergantung dengan Tuhan, tak ada siapa boleh putus. Sebab tu kita di istilah dan kita Kashful Asrar, dia kata kita dengan Tuhan ni tidak bersatu, tapi tidak bercerai. Pelik, dah tak bersatu, cerai pun tidak. Ya, tidak bersatu, tidak bercerai. Apa maksud tidak bersatu? Sebab kita tak boleh ittihad. Sebab hakikat lain-lain. Hakikat Tuhan wajibal wujud. Hakikat kita mungkin wujud. Mana boleh hakikat lain berittihad bersatu, tak boleh, tak sah. Bercerai tak boleh. Apa makna bercerai sini? Mana kita bawa diri sendiri, tak ada ikatan dengan Tuhan. Itu tak boleh. Itu maknanya. Mana kita tak tercerai, dengan mana kita sentiasa duduk dalam takluk kudrat dan iradah Allah dan ilmu Tuhan. Itu kata Maji Usuluddin, al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'in mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada semua makhluk mumkinat. Apa makna takluk? Iaitulah menguasai kerja dia. Kudrat apa takluk dia? Taksis, taksir, dia memberi kesan menjadi. Ijad, i'dam, mengada, meniada, itu kudrat punya peranan. Iradat, taksis, mana menentu. Kita ni pun dua perkara ada kan. Taklah jadi kan. Kita nak buat satu perkara, kita dah tentu dulu. Program kan. Hari ni apa program kita? Sampai masa kita buat. Program tu dia panggil taksis. Ya, pelaksanaan tu dia panggil taksir. Ya. Cuma kita punya ni bayangan saja.
hakikat daripada Allah Ta'ala. Ya. Allah. 335. Masalah bahagia dan celaka dan hadisnya pula. Telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, demikian bunyinya. Ali bin Umar qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita ma na'malu fih? Amrun mubtada'un aw mubtada'un aw fima furiga min. Faqal fima furiga minhu ya ibn al-Khattab wa kullun muyassarun. Amma man kana min ahli sa'adah fa innahu ya'malu lis-sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqa fa innahu ya'malu lis-syaqa. Hasan sahih. Hasan sahih. Ini terang. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW. Namanya Sayyidina Abdullah bin Umar, atau dikenali dengan Ibnu Umar. Dia orang Arab, bila anak dia Abdullah, dikenalkan Ibnu je. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Ya, Abdullah bin Umar itu bin Umar. Ya. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Bila Ibnu tu maknanya tuan batang tubuh, nama dia Abdullah. Katanya telah bertanya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masalah qadar. Ya, Sayyidina Umar Ibn Khattab. Dia kalau tulisan dia tak ada alif dan sudah ada alif kan. Sayyidina Umar Ibnu. Dia kalau buat tulisan begitu dia kena buang alif. Orang Melayu panggil bin. Ibnu tu dia ada kaedah hadiran, kaedah nahwu apabila duduk antara dua isim alam. Apa dia? Umar, satu lagi Al-Khattab, maka dihazafkan akan hamzah. Ya, itu kaedah dia. Khabarkanlah pada hamba akan barang yang kita amal dan perbuat tiap-tiap masa ni, tiap-tiap waktu, tiap saat. Adakah ia perkara diterbitkan atau diperbuat dengan kita sendiri, ataupun ada permulaan, ataupun perkara itu bertentang dengan kadar yang diselesaikan Allah Ta'ala padanya, pada azali. Maka sabda Rasulullah SAW, barang yang telah diselesaikan, yang berlaku semua dah selesai, bukan baru ni je. Baru ni dia punya penterjemahan dia selesai, dah disiap kita kerja dah. Ya, kita yang manusia yang bodoh ni pun buat kada kita kerja kan. Manusia ni Tuhan sebut kita ni maha zalim, maha jahil kan. Innahu kana zaluman jahula, Quran kata. Innahu sungguh manusia ni zalum, maha zalim. Kalau zalim lain, kalau zalum atau wazan fa'ulun, makna siwa mubalaghah, lampau zalim. Kemudian jahul, bukan jahil. Kalau jahil, jahil saja. Kalau jahul atau wazan fa'ulun, jahulun, makna lampau jahil. Pun buat kerja ada siap kan, kata kerja lah, bincang macam-macam. Ini Allah Ta'ala, bukan makhluk. Ada siap semua sekali. Ya, tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada dia. Yang inilah yang sentiasa dipandang asa oleh golongan-golongan arifin billah. Supaya lagi terang dia memandang kebesaran Tuhan. Kalau kita tak pandang, nama-nama kita nampak lain. Kita nampak dia. Tuhan suruh pandang dia. Kita tak nampak dia, nampak kita. Akhirnya nampak kita pula hebat. Kita pula andal. Lalai dan tu jadi Tuhan pula. Dia pula mengaku Tuhan. Jawab dia Fir'aun. Kan? Apa keluar mulut dia? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan mati. Dia pun terbiat. Itu punca apa tu? Punca tak memandang kebesaran Tuhan. Bila hati memandang kebesaran Tuhan, dia bercahaya. Dia terang, lagi terang. Bila dia tak pandang, dia gelap. Dia gelap, benda lain masuk. Gelap lama hantu masuk. Ular masuk macam-macam dalam tu ni. Itulah hati kita. Bila gelap macam-macam hantu masuk. Terangkan dia. Jangan sentiasa menghadap dua muraqabah atau musyahadah ke Tuhan. Kena disentiasakan. Maka apabila telah engkau etikadkan dia, telah ditentukan dari azal, maka hendaklah berhadap kepada yang disuruh Allah. Apa sahaja yang Tuhan suruh kita buat. Dan kebahagiaan yang disuruh capai. Ya, kita usaha ke arah itu disuruh. Wa kullun muyassar.
Dan sekalian tu dimudahkan, ya, dan dihalakan Allah Taala, yakni siapa hendak mencapai bahagia dan baik, maka dihalakan Taala padanya. Orang tu nak dapat kebaikan, kejayaan, maka siapa yang halakan Tuhan, Tuhan bukakan hati dia mirip ke arah usaha. Itu cara dia lah. Kalau Tuhan nak pergi sebalik pun, dia pusing ke arah tu. Kalau dia ahli syurga, Tuhan akan pusingkan minat dia amal saleh, minat membersihkan hati dia, ya. Kalau dia ahli neraka, dia sebaliknya lah, dia minat kerja maksiat, ya, dan Tuhan tutup hati dia dan gelap. Dan barang siapa berkendak mencapai kecelakaan dan jahat, maka dihalakan oleh Tuhan. Mana hakikat semua daripada dia. Sebab nama dia Al-Hadi pun dia, Al-Mudil pun dia juga. Itu dalam Asmaul Husna, itu di antaranya. Al-Hadi yang memberi petunjuk. Sebab tu bila kita tengok orang dapat petunjuk, beramal saleh, kita kena ingat nama Tuhan tu. Al-Hadi, dia mentajalikan nama dia. Ya, begitu juga kalau tengok orang kafir, kita kena tengok tajalikan nama Mudil, dia yang menutup. Dia disesatkan orang. Sebab apa? Adalah kes ni, ada sebab-sebab. Maka demikianlah alamat bagi mencapai ia akan baik, dan alamat celaka mencapai ia akan jahat. Alamat-alamat dari alamat dia confirm lain. Ujung confirm tu hadis lain. Nabi kata apa? Al-ibrah bil khawatim. Kiraan last sama ada syurga neraka dikira di mana? Di ujung umur dia. Ketika dia hembus nafas akhir, di situ dia tengok kedudukan dia elok atau tidak. Ya, adakah dia keluar dengan makna yang elok, ahli saadah, ataupun sebaliknya. Ya. Ada 4 kelakuan dalam hadis. Ada orang di awal hebat, akhir pun dia hebat. Allahumma ja'alna. Mudah-mudahan jadi golongan itulah. Ya. Awal beriman, mati pun beriman. Ada awal teruk, mati pun habis. Awal kafir, mati pun kafir. Ada yang awal dia cantik, hujung kafir, na'udzubillah. Ada yang awal di kafir, hujung di Islam. Ya. 4 golongan ni sentiasa berpusing, kata Rasulullah SAW. Sebab tu oleh kerana tu, kita kena sentiasa khatar, mana berjaga-jaga. Ya. Sebab dia kira di ujung. Bila kira di ujung, kalau lomba lari boleh tahan kan. Sebab dah nampak garis penamat. Masalah ajal tak tahu garis penamat. Ya, sebab kita mati dengan sebab ajal, bukan sakit. Banyak orang sakit sampai koma. Kita ziarah dia, rupa dia koma, kita pula nokta. Dia koma belum nokta, kita nokta dulu. Pop, habis langgar oksigen, bam, mati terus. Bukan mati kena sakit, mati kena ajal. Ajal sampai dia tak kira sihat ke jalan. Ya. Sebab tu ulama gunakan zikir nafas dan fi kulli lamhatin wa nafasin, kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu benda kita tiap-tiap kelipan mata, kulli lamhah. Tiap kelipan mata kita tu kena ada sentiasa kita mendudukkan diri kita dalam tuntutan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin, tiada nafas. Wasi'ahu ilmullah, yang meluasi ilmu Ta'ala. Tu kalau tarekat Ahmadiyah dia guna zikir tu. Sidi Ahmad bin Idris. Caban bersuruh zikir nafas, tarik Allah, turun Allah, tarik turun. Sebab apa? Maut yajib sain. Maut disampai antara 2 nafas. Ada orang tarik nafas tak boleh hembus, ada orang hembus nafas tak boleh tarik. Dia tarik, ada hembus tak boleh tarik. Tu dua je, tak ada lain lah. Dia celah tu je maut datang. Ya. Jadi antara 2 nafas itulah kita kena sentiasa berhati-hati. Ya. Sebab ada ulama menceritakan umruka salah satu ayam. Ni jauh sikit ya. Umur kamu tu, dia kata apa? 3 hari. 1 hari dah lepas. Kan? Semalam hari Selasa. Besok hari Khamis belum tahu dapat. Yang ada sekarang ni pagtanim tawan olehmu dengan amal saleh. 1 hari. Dan ulama buat singkat lagi. Umur kau salah 1 saat. Umur kamu 3 jam. 1 jam dah lepas tadi. Ini jam sekarang dan jam akan datang belum tahu. Takut sekarang dah tukar nama. Tak panggil Kasim lagi, panggil mayat. Ya. Lagi ulama dia buat lagi lekat. Umruka salah 1 anfas, 3 nafas. 1 nafas tadi belum tahu boleh hembus. Tengah-tengah tu dah tak maut. Ya. Dan itu yang paling dekat sekali lah. Ini tak rasa umur dia senapas atau sejam ataupun 3 hari. Dia rasa apa? 1000 tahun lagi. Wah. Itu siapa yang slogan? Yahudi. Itu dalam Quran kan. Jumpa dia 1000, hidup 1000 tahun lagi. Hidup 1000 tahun. 1000 tahun. Dia punya kain kapan dah tenun dah. Kain kapan telah ditenun. Dia menyangka dia hidup panjang.
Sebab tu disuruh kita apa? Buang sifat mazmumah. Satu sifat mazmumah apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Berasa nak hidup lama insan. Ya. Orang yang sentiasa mengingati mati ni, kerja dia lagi berkualiti. Ya. Apa saja amanah beri kat dia lagi cantik dia buat. Sebab apa? Sebab dia takut mati sampai. Kalau kerja tak kemas, dia soal kiamat seberat kita. Bukan mana ingat mati jadi orang mundur dah. Itu silap faham. Dia ingat mati dulu waktu tikus sejadah dia. Bukan macam tu mana dia. Maknanya bila ingatkan mati, kita lagi bersedia, lagi mengemaskan amal kita. Ya. Sebab kita nakkan akhir umur ke dalam keadaan baik. Tak timbul masalah korupsi apa semua. Kan? Sebab dia takut mati. Sentiasa dia hidup dalam bersih. Kerja dia amanah pun cantik dia buat. Kan? Nama dia amanah tapi tak amanah. Itu yang kacau. Kemudian alamat bagi adapun orang yang adalah ia daripada jumlah orang yang bahagia, maka bahawasanya beramal ia bagi amal kebahagiaan. Yakni apa? Dikerjakan. Apa makna dikerjakan? Mana ia digerakkan, dikerjakan oleh Allah Ta'ala, itu maksud dia. Sebarang yang disuruh. Mana Allah Ta'ala gerakkan dia bekerja pada benda suruh dan dijauhkan segala yang dilarang. Siapa yang menjauhkan? Allah Ta'ala. Lepas tu kita sembahyang berpuluh tahun, kita rasa kita sembahyang ke atau kita disembayangkan. Adapun kata sembahyanglah kamu sebelum disembayang, itu makna lain. Itu makna kita akan disembayang jadi mayat. Adapun makna kita disembayangkan, makna apa? Kita digerakkan. Kita rokok terasa af'al Tuhan. Kita tidak terasa af'al Tuhan. Semua af'al Tuhan. Itu kalau di duduk tangga tu memang hebat. Ya, akan terpotonglah ruang-ruang nafsu nak masuk. Sebab apa? Dia nampak semua dari dia. Dia jadi parah nampak daripada kita. Kita nampak kita je, mula angin dia naik. Perut dia masuk angin. Tahu, kembung. Mula dia kata dia handal, dia hebat. Marilah penyakit lain dah. Riak, ujub, semua habis. Rosak. Lepas tu matikan. Ya. Sebab dia kata, matikan, barulah kamu hidup. Wah, dah mati pula hidup. Mana matikan nafsu kamu, barulah hidup rohani kamu. Ya. Tutup, barulah kamu nampak. Dah tutup pula, tak nampak. Dia lain, tutup baru nampak. Mana tutup pandangan kamu, barulah kamu nampak kebesaran Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Wa amma man kana min ahli syaqa fa innahu ya'malu li, ya. Dan ada pun mereka yang adalah dia jumlah daripada ahli celaka, ahli syaqawah. Beramal ia bagi amal kecelakaan, dia buat maksiat, dia buat mungkar, yang ini tiada dikerjakan di surah Ta'ala dan diperbuat di tegah ni, tak ada. Dia bergulumang, berlongkang maksiat intan. Kemudian kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Sayyidina Huzaifah, ya, Ibnu Usaid dan Sayyidina Anas dan Imran bin Husain, dan mula hadis radhiyallahu anhum ajmain. Mula hadis ini hasan lagi sahih, mansah ihtijaj, berhujah dengan dia. Kemudian masalah bergantung kepada kadar itu bagaimana rupa dia. Ya saudaraku, bermula makna bergantung, iktimad dengan kadar itu, atau seperti dikatanya, tak usahlah kita buat apa kerana kita sekalian sudah ditakdirkan Allah dari azal. Baik pun daripadanya, kufur maksiat pun daripadanya, maka apalah gunanya kita beramal lagi. Nantilah saja, duduk je lah, kita tak payah semayang, tak apa. Kalau kita ahli syurga, syurga juga. Ni yang ditegah ni gantungan tak betul mungkin. Ini pahaman apa dia panggil ni? Jabariyah. Hakikat memang begitu. Tapi cakap dia tu bunyi dia lain, sengau. Tak betul. Apa tujuan dia? Dia nak lari dari ikatan syariat. Itu tujuan dia. Sebab golongan Jabariyah ni kufur ulama kata. Sebab itu kufur? Sebab kufur dia mencarit dan merabakkan syariat Islam. Tujuan dia berkata begitu, tujuan apa? Tujuan jangan ada ambil salah kat dia. Dia buat salah pun jangan kira salah. Sebab apa? Semua hakikat dari Tuhan. Situ dia pusing. Itu tak betul dia. Satu lagi, Qadariyah pun tak betul juga. Tuhan bagi kat dia sebab usaha tenaga kuasa. Ada betul lah. Dia kata tak ada kena-mena lagi dah. Kita ada kuasa, kita sendiri tak payah dengan Tuhan. Wah, dan tu dengan Tuhan sama taraf pula. Sesat juga. Yang betul ahli sunnah wal jamaah.
Kita diberikan usaha ikhtiar, tapi usaha ikhtiar kita tidak memberi kesan. Yang memberi kesan menentu ialah Allah Ta'ala, atau ahli sunnah wal jamaah. Yang dua tadi bukan ahli sunnah wal jamaah, itu ahli punah wal ghanah. Itu punah ghanah. Maka demikian itu salah dia kata. Dan tiada betul dengan syarak. Syariat tak suruh begitu. Ada pun pada syarak, Allah Ta'ala suruh beramal dan capai dengan sungguh-sungguh, buat sungguh-sungguh. Apa jalan kebahagiaan dan jauh daripada sungguh-sungguh apa yang membawa kepada kecelakaan. Adapun takdir Allah, tiada disuruh bergantung dengan dia dan disuruh beriktimat saja. Dengan iktimat yang jazam bahawa setiap-tiap perkara itu telah ditakdir. Yang tu kita kena pegang. Semua perkara telah ditakdir. Jadi kita boleh memandang bila? Setelah kita buat. Kita buat apa keputusan ujung, itulah takdir Tuhan. Itu dia kata rezeki secupak tak jadi segantang. Betul lah tu? Betul. Ada orang komen pula. Sebab dia salah pandang. Sebab tu apa benda perkataan kita nak bahas, kita jangan bahas dulu. Dalam keadaan satu ilmu dipanggil ilmu munazarah. Dalam ilmu munazarah, rukun besar dia apa? Tahrirul murad. Kita nak pencerahan, apa maksud. Bila orang cakap dia, kita tanya dulu. Tuan bercakap sekalian lapas ni, apa maksud? Atas maksud tu lah baru kita bahas. Kalau maksud dia betul, okeylah. Kalau maksud tak betul, baru kita bahas. Jangan terkejar. Ni orang kata rezeki cupak tiada segantang. Dia berbantai bambu-bambu. Ini apa lemah. Saya bukan maksud macam tu. Habis kata. Ya. Orang cakap tu bukan maksud dia itu. Maksud dia nya rezeki secupak mana takdir pada azali. Tak siapa boleh ubah. Itu maksud dia. Kita hari ni kita berniaga. Untung hari ni 1000 misalnya. Itu maksud secupak. Dia orang ni fahamkan bila secupak dia kata duduk tunggu makan macam tu. Yang tu yang dia kata, ni istilah tak pakai. Bukan tu dimaksudkan. Yang dimaksudkan tak boleh mengubah yang azali tadi. Ya. Adapun usaha ikhtiar, dia buatlah. Nabi pun suruh, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari rezeki halal menjadi kewajipan. Jadi bila kita cari dengan niat mengikut arahan Rasul, jadi ibadat. Kan? Tapi pandang dalam, semua gerak dari dia. Dia yang menggerakkan segala-galanya. Lepas tu kat mana pun dia penting banyakkan ingatan. Zikir kena banyak. Sebab kita akan tetap memandang, ya. Adapun takdir Ta'ala tiada disuruh kita dengan dia bergantung. Mana bergantung apa tadi? Bergantung dengan tinggal usaha tadi. Ya, mencari jalan untuk lepas daripada usaha ikhtiar ataupun daripada syariat, itu tak betul. Dan suruh iktimat saja, tak payah ada semayang, duduk je dia kata. Jangan. Dengan etikat jazam bahawa setiap-tiap perkara itu telah ditakdirkan. Itu disuruh pegang. Maka apakah takdir, tiada siapa ketahui melainkan Allah Ta'ala. Jadi itulah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Habis. Dan satu lagi masalah. Masalah bergantung pada kadar dan tegah apa dalil. Tengok sini. Bermula dalil yang menunjukkan tegah bergantung dengan takdir, maksud di sini ialah apa? Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi. Dengan bunyi, semua ada hadis. Maksud kita nak faham. Ya. An Ali qal bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yankutu fil ardi iz rafa'a ra'sahu ila sama'i thumma qala ma minkum min ahadin illa waqad ulima waqad wuqi'a waqad kutiba maq'adu minan nar wa maq'adu minal jannah. Qalu afala afala nattakilu ya Rasulullah SAW. Qala la i'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Hasan sahih. Ini maksud terang. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, katanya di dalam antara kami duduk serta Rasulullah SAW mengelilingi, iaitu duduk di atas tanah perkuburan orang-orang, ya, tanah perkuburan. Kerana apa? Menantikan orang yang menanamkan mayat. Mana dalam urusan pengkebumian. Dan Rasulullah SAW di dalam ia duduk itu mengais bumi dengan hujung ranting. Nabi ambil ranting, Nabi kayu yang dibuatkan sebagai tongkat. Tiba-tiba mengangkat ia akan ulunya kepada itu kepala dia ke langit, yakni mendongak memandang kami kerana ia hendak bersabda. Angkat kepala dah. Iaitu dah sabda kerana hendaklah bersabda
buah fikiran yang difikirkannya dalam masa mengais-ngais tanah tadi. Ya, kita selalu duduk kai-kai gitu. Betul angkat boleh cakap. Ada benda yang nak disampaikan. Kemudian sabda baginda sallam, tiada daripada kamu seorang melainkan dan sungguhnya maklum di dalam ilmu Allah. Pulau-pulau benda besar. Semua kita dalam ilmu Tuhan. Ilmu takluk dia apa? Takluk ilmu apa tuan? Mengaji lupa. Takluk ilmu apa? Inkishaf. Takluk iradat, taksis. Takluk kudrat, taksir. Takluk ilmu mana inkishaf, mana apa terang nyata. Mana tak ada satu benda pun yang tertutup di sisi ilmu Allah Ta'ala. Ya, zahir batin semua. Itu mana inkishaf. Kita duduk dalam ilmu Tuhan. Dalam keadaan ilmu tasawuf ini dipandang besar. Ya, bila kita beramal, kita terasa bahawa kita sentiasa dalam pandangan ilmu Tuhan dipandang dan dalam kenyataan inkishaf ilmu Tuhan. Maka situ apa? Cukuplah. Wa kafa billahi ali. Cukup bagi kita Tuhan dah tahu. Maka ni akan membawa satu keuntungan besar, iaitulah lepas kita daripada sifat riak, ujub dan sebagainya. Sebab apa? Cukup Tuhan dah pandang, tak payah suruh orang pandang. Tak payah orang tahu. Orang tak tahu tak apa, Tuhan dah tahu. Itu cara mendidik rohani kita dengan ilmu tadi itu. Jadi maklum dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan kata Waqi' telah bersabda ia sallallahu alaihi wasallam. Waqi' ni guru Imam Syafi'i. Ya, Waqi'. Wa qala al-Waqi'. Satu hari Imam Syafi'i apa? Dia mengadu hal. Syaqautu ila al-Waqi' an su'ila hafdhu fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i satu hari dia menghafal, agak terganggu. Dia apa tu agak sangkut-sangkut. Sebab Imam Syafi'i hafal kitab Muwatta' satu malam kan. Kitab Muwatta' tebal, 1-2 inci tebal. Hadis sahih yang dikumpul oleh Imam Malik. Dia tengok sung. Satu hari dahsyat. Jadi bila ada gangguan tu dia mengadu hal, ya. Syaqautu ila al-Waqi' an su'ila hafdhu fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Jadi Imam Waqi' kata apa? Sungguhnya ilmu Ta'ala itu nur. Nur Tuhan ini tidak menunjuk kepada orang yang membuat maksiat. Sebab apa Imam Syafi'i mengadu? Sebab satu hari dia ternampak tumit perempuan. Sebenarnya kan tumit itu aurat. Kena pakai perempuan, kena pakai stokin. Kalau tidak besok dia menapak atas bara api neraka. Kalau dia rasa dia boleh menapak, buka lah stokin. Ya, siapa tak pakai stokin, dia menapak atas bara api neraka di akhirat. Jadi Imam Syafi'i bukan saja tengok ter je. Kita ini bukan ter, tar. Dan nampak tar lagi tengok. Ni ter je kan, dah ada gangguan kan. Sebab kan ada benda kotor ni dia ada efek kan. Ya. Satu cerita kan. Seorang budak ni tak nak bagi kelebihan, dia dongak dia ke atas sampai aras dia nampak. Hebat tak nak bagi budak kecil. Ya, bapak dia tanya nampak. Jadi bapak dia bila belajar maksiat ni menutup benda-benda macam ni. Bapak dia sengaja pergi cari tempat orang jual kacang tu, dia curi sebiji kan, dia curi. Sengaja dia curi, dia suruh nak tengok atas. Nak tengok nampak, dia pun bagi makan. Ambil makan ni sebiji. Tengok. Tak nampak? Sebiji kan, tertutup hijab. Kalau satu tan tak tahu. Wah gambai walansat waduku habis gaya. Ya. Berat tuan-tuan ni. Itu nak ceritakanlah. Cerita Imam Waqi' dengan Imam Syafi'i. Ternampak tumit ya tuan-tuan ni. Masya Allah. Tapi sahabat rumah di Yaman hebat tuan ni. Dia ngaji Yaman 4 tahun. 4 tahun dia duduk Yaman 5 tahun. Tak pernah tengok perempuan. Dahsyat tu. Dia kawal betul tuan. Kita hari-hari tuan. Macam wirid. Tengok pandang jeling. Mana tak terbelalak. Rosak. Jangan kadang-kadang tengok siap berbual berjalan lah. Ingat ke bini dia, bini orang. Kat pejabat rasa kan. Bini orang makan dengan laki orang. Dia tak panggil orang tu, dia panggil seko. Seko jantan, seko betina. Allah. Dan kata Imam Waqi' telah bersabda Rasulullah SAW, dan sesungguhnya telah termaktub tempat duduknya dari azali, ya, daripada neraka, atau tempat duduknya daripada syurga. Kemudian kata segala sahabat, kalau sudah termaktub pada azali, adakah tidak lebih baik kita tawakal, serah ajalah nanti. Ya, sahaja ya Rasulullah, serah ajalah, ikutlah Tuhan letak mana. Dan tak usahlah kita beramal. Sebab dah siap. Maka sabda Rasulullah SAW, jangan bertawakal. Tawakal macam ni yang dikatakan pegang macam ni yang tak betul. Ya, sebab macam ni boleh menolak syariat nanti.
Dan menanti-nanti demikian kerana tidak disuruh demikian. Jaga dia, i'tikad, tawakal satu bab, melaksanakan suruhan satu bab lain. Jangan kita campurkan bab tawakal tadi tiba-tiba nak lepaskan bab suruhan dan larangan. Tak boleh, itu syariat. Dia dua kena benda jaga. Kan? Disuruh kita apa? Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Suruhlah, ud'u. Nabi suruh kita dakwah, seru. Panggil orang, ajak orang, kempen orang kepada kebajikan. Jangan kita biarkan dia. Nantilah kalau dia bagian tu dia buatlah baik. Jangan. Ya, kita panggil pun kadang dia tak pun datang. Kalau tak panggil, lagilah tentang. Ya, kena panggil. Kita buat tu pujuk. Ya. Dia ada uslub asalibud dakwah kan. Asalibud dakwah ni banyak. Ada satu bab uslub cara nak tarik orang. Orang ni macam ni kita nak masuk macam ni. Orang macam ni macam ni. Kita pakai buran sebarang tak boleh. Orang ni jenis keras, kita nak masuk direct tak boleh. Ada masuk kot lain tu. Dia tak pergi semayang. Takkan nak pergi jumpa je kan. Siapa meninggalkan semayang, neraka dah tempatnya. Dia mula terperanjat kan. Kena masuk pelan-pelan cara dia. Apa yang agak-agak boleh kita dekatkan dia dengan dulu. Ya, dia dengan kita tak apa dekat, kita dekatkan dulu. Apa tengok, wah dia ada pokok pisang. Kata dia, wah pisang awak ni baguslah, bakal lama saya cari kan. Nak ambil lah kita. Lama dah baik-baik. Kita sikit-sikit tarik kan. Jangan pakai terkejar je, pakai terkejar dengan mantul. Dia kena uslub pula, asalibud dakwah. Dia kena main ya. Waktu Rasulullah SAW banyak cara dalam menarik. Ada seorang Yahudi, ada seorang Arab Badui kan, Arab Kasau. Dia masuk dalam masjid, kencing dalam masjid. Uslub dakwah Nabi tak marah dulu, Nabi biar dulu. Kalau kau tengking dia berterabur lagi kan, lagi banyak dia kencing. Dia buat meliarkan dia. Dah habis tu barulah. Dia, cara Nabi tu pelan-pelan. Ada banyak cara uslub. Ya. Dalam keluarga lagi kena dia main seni. Dia kena uslub dakwah dalam keluarga, dia kena banyak apa dia pakai? Dia pakai apa tuan? Lisanul hal. Lidah kelakuan. Jangan pakai lisan makal. Lisan makal tu jangan banyak sangat. Tahu lisan makal, lidah ni. Dia dulu sama-sama tak semayang tu keluarga. Kan, gelap, rumah kiblat tak tahu. Tiba-tiba seorang dah sedar. Kalau dia balik aja, bapa tak semayang, haram, neraka tu. Wah, panas rumah tuan. Kan? Dia kena ubah. Tengok, tunjuk akhlak baik. Tengok bangun-bangun mak dia, tengok anak dia bangun tahajud. Dia terasa tu, bangun budak ni malam. Kan? Dia terasa, sikit-sikit tersentuh. Cakap kita berubah. Dulu cakap kasar dengan mak, sekarang dia dah berubah, ni cakap dia halus. Orang, ada benda tu akan sentuh hati orang tu. Dia kerja tiap-tiap bulan, dia bagi sekali. Dah ni dah bagus pula, bagi 200. Tengok kan, sikit-sikit. Lama-lama, boleh tarik. Dan sampai peringkat, kita tak payah cakap banyak. Kita buat tu, dia terasa. Dia boleh, dakwah tu datang. Ya? Jangan belantar serangan banyak. Pum. Malam mereka, kau dengan aku serupa je dulu. Kau bawa 2 hari lebay tu. Kan? Bawa 2 hari kau nak jadi syekh. Macam-macam pula. Jadi, uslub tu kena ada. Ya? Jangan tinggal. Tinggal serah. Dia ada petunjuk tu, dia ada bagian apa. Jangan. Itu kena pegang. Itu pegangan. Memang semua hakikat Tuhan dah tentu. Tapi usaha tu disuruh. 2 benda tu. Pegang dengan disuruh benda lain. Disuruh tu Allah Ta'ala suruh tu ud'u, seru, panggil, ajak, dakwah. Ya. Dan hendaklah beramal sekalian kamu, maka sekalian itu dimudahkan. Ya. Dan dihalalkan bagi barang yang dijadikan. Jadi amal kita itu menunjukkan apa? Tempat di sana. Kalau dia buat baik, tanda dia baik di sana. Itu maknanya. Dan kata Abi Sa'id bin berminah hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ketahui daripada hadis ini akan tegak bergantung dengan kadar itu dan yang disuruh syariat apa yang disuruh. Atau maksud tegak bergantung dalam makna begitu yang dilarang. Segar makna tak ada usaha, tinggalkan benda itu, yang disuruh ditinggal, jangan. Dan apa yang berlaku itulah yang ditakdirkan telah daripada azali, itu hakikat dia. Sama ada yang berlaku itu baik ataupun yang jahat, itu pada hakikat dia. Wallahu a'lam. Kemudian babu a'mal bil khawatim wallah. Sadaqah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana.